Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita hari ini menyambung pembelajaran kita pada minggu yang lalu, dua minggu yang lalu. Kita dah masuk pada tajuk had qazaf. Qazaf iaitu menuduh sama ada lelaki atau perempuan melakukan penzinaan. Kemudian kita sudah melihat had qazaf, batasan-batasan qazaf. 80 kali sebatan, 40 kali sebatan, 80 bagi yang merdeka, 40 bagi yang hamba. Kemudian syarat sah qazaf, syarat yang boleh kita nak jatuhkan hukuman dia sebagai penuduh zina, baligh berakal, bukan usul. Membuat tuduhan secara sukarela. Hari ini kita nak masuk pada muka surat 21, iaitu syarat orang yang menuduh dan juga syarat orang yang tertuduh. Dua saja. Kemudian sedikit penghuraian bagaimana gugurnya hukuman had ke atas penuduh zina. Lihat muka surat 21, mungkin ringkas je hari ini, iaitu diulang balik semula sebenarnya. Yang pada muka surat yang ke-20, yang di sini syarat orang yang menuduh. Kemudian muka surat 21, syarat orang yang menuduh. Dia ulang balik sekadar membuat peta minda. Jadi kita boleh lihat syarat orang yang menuduh, iaitu pengqazaf. Qazaf ni tuduh zina, berakal, bukan usul, iaitu bukan bapa sehinggalah ke atas. Kemudian dia baligh, kemudian dia tertakluk orang Islam, kemudian dia tuduhan itu secara sukarela. Maka orang ini boleh dikenakan hukuman had 80 kali sebatan ataupun 40 kali sebatan. Bagi 80 tu orang yang merdeka, 40 bagi hamba. Kita lihat di bawah, syarat pula bagi orang yang tertuduh, yang diqazafkan ini. Ini di bawah ni diulang balik. Yang atas ni pun sama je. Jadi kita lihat di sini. Syarat orang yang tertuduh iaitu diqazaf. Syaratnya orang Islam, 2 baligh, 3 berakal, 4 merdeka, 5 afif. Afif kita akan lihat apa pengertian. Di sini maksud dia orang yang tertuduh itu mestilah Islam. Kalau dituduh itu bukan orang Islam, maka tidak jadilah hukuman qazaf. Kalau dituduh orang itu yang belum baligh lagi, maka tidaklah berlaku qazaf. Kalau yang dituduh itu orang gila, maka dia tidak berlaku qazaf. Kalau dituduh itu orang hamba, maka tidak berlaku qazaf. Dan juga afif, di sini lihat di sini, afif. Afif ialah orang yang memelihara kehormatan dirinya daripada zina dan meliwati isteri pada dua. Ini orang afif, orang yang lemah lembut, yang menjaga kehormatan, yang mengikut adab akhlak. Afif. Syarat orang yang tertuduh iaitu yang diqazaf, bermula daripada mana ni? Bawah, Islam, baligh, berakal, merdeka, afif. Okey. Ini diulang saja. Apa yang kita belajar ini? Iaitu satu, syarat orang yang menuduh, kemudian syarat yang dituduh. Syarat yang tertuduh, iaitu yang dituduh. Seterusnya muka surat yang ke-22, gugur hukuman had kepada orang yang menuduh. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 6. Gugur hukuman had qazaf kepada orang yang menuduh. Hukuman qazaf akan gugur dengan salah satu sebab berikut. 1. Pengqazaf dapat membawa keterangan atas penzinaan yang dilakukan oleh yang dituduh dengan 4 orang saksi. Tambah lagi lelaki, syarat saksi perlu ditulis ini. Okey. Dia tuduh orang itu melakukan zina, mula-mula tiada saksi. Akhirnya dia bawa saksi, maka tidaklah dikenakan hukuman qazaf. Kemudian orang yang diqazaf itu memaafkan orang yang mengqazaf dari semua hukumannya atas qazaf yang dibuat. Ayat ni berbelit-belit. Orang yang dituduh, dia memaafkan orang yang menuduh. Itu saja. Orang yang dituduh memaafkan orang yang menuduh. Kemudian yang ketiga, pengqazaf melakukan li'an. Li'an ni bagi suami isteri.
Jika orang yang diqazaf itu isterinya. Li'an ini iaitu sumpah. Sumpah. Ini bagi suami isteri. Iaitu suami mengatakan isteri melakukan zina tanpa saksi. Dia buat li'an dengan bersumpah, maka tidaklah dikenakan hukuman qazaf. Ini hanya untuk suami dan isteri saja, tidak berlaku pada orang lain. Dia tak dapat mendatangkan saksi, tapi dia bersumpah. Yang keempat, orang yang diqazaf membuat pengakuan bahawa dia telah melakukan perzinaan. Dia tidak dapat mendatangkan saksi, dituduh orang itu melakukan zina, tapi orang yang dituduh itu mengaku pula. Jadi ayat yang ringkas, orang yang dituduh mengaku. Orang yang dituduh mengaku. Baik, yang kelima, pengqazaf mempusakai hukuman had kesemuanya. Apa benda ni? Ini cerita yang itu orang yang dituduh itu meninggal dunia. Contohnya, salah seorang daripada dua saudara mengqazaf akan yang satu lagi, kemudian saudara yang diqazaf mati, yang dituduh itu mati, dan tidak ada baginya waris selain daripada saudaranya yang mengqazaf. Ini saudara ni bukan saudara apa-apa, ini penuduh lah. Maka gugurlah had ke atasnya, tidak dikenakan had ke atasnya. Maksudnya apa ni? Orang itu menuduh seseorang melakukan zina, lalu orang yang dituduh itu mati. Yang dituduh itu mati. Gugurlah hukuman hudud ke atas orang yang dah mati itu. Orang yang menuduh itu. Okey. Orang tu dah mati, macam mana nak buat hukuman kan? Yang keenam, orang yang diqazaf enggan bersumpah, gugurlah had ke atas orang yang mengqazaf. Orang yang dituduh, dia minta ni, iaitu mubahalah dekat dalam mahkamah. Apabila dia tak dapat mendatangkan saksi, dia suruh dia bersumpah, engkau tidak melakukan zina. Dia tidak mahu bersumpah, gugurlah had ke atas orang yang menuduh zina tersebut. Ini dalam mahkamah saja, bukan kat masjid, bukan kat mana-mana. Tak boleh sumpah di luar mahkamah. Okey. Seperti yang mana berlaku dengan pada Sayyidina Ali, apabila orang Yahudi mencuri pakaian baju perang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun bawa pergi mahkamah, dia kata itulah baju saya. Lepas tu orang Yahudi tu kata, ini baju saya. Akhirnya mahkamah minta bersumpah pada orang Yahudi, iaitu baju dia. Yahudi itu bersumpah, jadi baju itu jadi baju Yahudi. Okay. Seperti yang ini, orang yang dituduh itu dia tak mahu bersumpah apabila mahkamah suruh bersumpah. Gugurlah hukuman hudud ke atas orang yang menuduh tersebut. Baik, apa yang kita belajar pada hari ini? Iaitu tiga perkara. Syarat orang yang menuduh zina, syarat orang yang menuduh qazaf, iaitu berakal, baligh, sukarela, bukan usul, kemudian tertakluk dengan undang-undang Islam. Kemudian syarat orang yang dituduh, Islam, baligh, merdeka, berakal, afif. Ini afif ni orang yang jaga kehormatan. Kemudian macam mana jatuh hukuman qazaf? Jatuh hukuman qazaf apabila dapat bawa saksi. Jatuh hukuman qazaf apabila dimaafkan. Jatuh hukuman qazaf apabila suami melakukan li'an, iaitu sumpah. Jatuh hukuman qazaf apabila pengakuan itu, orang yang diqazaf itu mengaku buat. Jatuh hukuman qazaf iaitu apabila dituduh itu mati. Kemudian jatuh lagi hukuman qazaf apabila yang dituduh itu tidak mahu bersumpah. Jadi semoga bermanfaat. Setakat itu saja dahulu untuk hari ini. Jadi pelajar-pelajar sekalian, cubalah siapkan tugasan di dalam buku aktiviti itu daripada buku surat depan, sehinggalah tajuk kita iaitu bab liwat. Liwat ni dah habis lah. Bukan bab liwat. Kita bab qazaf. Jadi qazaf ni sudah habis lah. Jadi sebagai pengukuhan, jawablah soalan-soalan yang ada dalam buku aktiviti. Jadi berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.